Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk sahabat semua. Okey, hari ini seperti yang dijanjikan, saya akan share tentang macam mana kita nak analisis data cam. Data cam ni cam Umar. Cam Umar. Okay, ni cam Umar. Saya dah pasang siap dengan kertas putih ni. Kalau tak nak pakai kertas putih pun tak apa, pakai direct dengan timing gear standard ni pun tak apa, boleh. Cuma dia kurang tepat lah. Ini saja untuk belajar. Dan tanda-tanda 4 ni, saya dah buat siasat 4 ni adalah tanda untuk ni. Ada kan tanda ni sama dengan tanda yang ada pada cam tu, yang bulat tu. Ni tanda ni. Jadi starting dari sini dia. 1, 2, 3, 4. Okay, sebelum kita pergi jauh untuk jauh. Tak jauh sangat. Okay, sebelum kita pergi dekat ni, head ni kita akan perlukan barang-barang ni. Complete lah head. Apa nama? Rocker arm. Kita perlukan rocker arm dan kita perlukan kertas yang kita akan transfer nanti data. So cuma untuk data cam apa nama ni, untuk kita pakai die cam menggunakan camshaft gear ni, dia berbeza dengan kita menggunakan die cam menggunakan apa nama crankshaft wheel tu. Degree wheel kat crankshaft tu. Sebab degree wheel dekat crankshaft, dia kena pusing 2 kali untuk lengkap 4 stroke. Sedangkan camshaft 1 kali je untuk lengkapkan 4 stroke. Which is, pusingan dia, kalau die cam menggunakan crankshaft, top dead center, bottom dead center, 90 degree, 90 degree. Tapi kalau camshaft, top dead center, bottom dead center, bottom dead center. Dia lain. Jadi bunga dia tu, kalau bunga pergerakan dia tu duration untuk contoh intake duration ada bermula dari sini. Kalau crankshaft daripada sini tak intake open. Ni pusing intake close sini. Jadi penuh macam ni kan untuk crankshaft degree wheel. Okay, intake. Tapi kalau untuk intake pakai camshaft ni, sebab dia top dead center tu bottom dead center. Ni top dead center, bottom dead center. Jadi kalau camshaft, this top dead center, bottom dead center sini. So daripada sini half. Daripada sini stop sini. Dia sama je. Cuma yang tadi tu besar sebab dia degree dia 2 kali ganda, 360. Sedangkan yang ni 720 degree. Satu pusingan cam. Macam crankshaft 360 degree. So dia pusing 2 kali baru cukup 720 degree. Camshaft satu pusingan dia 720 degree, mewakili 4 stroke. Okay, dia top dead center, bottom dead center. Lepas tu kalau untuk exhaust pula, ni bottom dead center belah sini kan. Start dari sini. Exhaust open, close after top dead center. Tu untuk camshaft. Kalau untuk crankshaft untuk degree wheel, exhaust open kat sini. Exhaust open, close sini. Open sini, close sini exhaust. So overlap situ. Macam tu. Tu beza dia je lah. Sama je sebenarnya. Cuma kita pakai camshaft dengan crankshaft. Degree wheel pakai crankshaft. Yang lebih tepat crankshaft lah, degree wheel lah. Cuma ni untuk analisis sahaja. Sekadar orang kata nak tahu berapa IVC dia, berapa duration. Kita boleh dapat duration. Dengan teknik ni untuk dapatkan duration, untuk dapatkan 4 penjuru nombor degree tu. Okay. So kita mulakan. So apa yang kita perlukan lah, kertas putih ni yang kita buat pakai ni pakai kertas keras sikit lah. Macam kotak mana lakat gitu lah. Pakai benda ni buat bulatan hampir sama dengan ni. Sebab senang nak masuk nanti. Lepas tu pasang terus dekat cam lah. Senang nak sumbat nanti. Kau siap-siap. Lepas tu 4 penjuru ni buat ikut pada tanda tu. So tanda tu berada, aku letak pada overlap. Ni overlap kan. So tanda tu ada kat sini, tanda bulat tu. Macam tu lah. Sebab kita akan susun macam tu nanti. Okay. So bulat tu berada kat overlap ni. Okay. Lepas tu home position lah. Ada kan bulat pada cam gear tu. Okay. Lepas tu rocker arm, kau pakai rocker arm bearing. Mungkin data dia lain daripada korang dapat. Okay. Umar ni biasanya bawah 45 degree. Dia tak sampai. Siap dia tak sampai 11 sebenarnya. Kalau pakai 11 dia ketat lah. Knocking lah. Sebab aku pernah pakai 10.8 knocking juga sikit. Halus. Maksudnya di degree dia tak sampai 45 degree IVC. So ni adalah washer aku pakai untuk fitkan dia. Ni untuk pasang. So ni kita pakai untuk
lock nanti. And then filler. Filler yang kita akan gunakan adalah lash 1mm. Kita akan pakai 1mm. Filler 1mm. 1mm ataupun 100 lah. Ni dari 100 mana ni lah dari 100. Terbalik. Ni. 100. 100 kan? 100. 1mm. Mengapa? Sebab kita nak mewakili 1mm lifting. Before dan after lah. Sebab kita kena 1mm lifting baru start degree, duration. Kalau kita set macam biasa, kita pulas sangkut, kita ambil degree tu, degree tu akan jadi besar. Salah. Jadi 1mm. 1mm ni kita kena bengkokkan sebab nak masuk sini tak boleh. Sebab dia keras. Jadi aku bengkokkan siap-siap. Ada yang dah bengkok tu tak ada masalah. Korang yang dah ada bengkok tu. Ni 1mm. Kita akan set 1mm. Baru dapat degree duration yang betul. Okay. So, kejap aku setup ni masuk je lah. Okay, tak payah skip je lah. Apa yang boleh aku buat. Tak skip. Okay, kita alihkan dulu. Nanti kita bawa analisis. So, cam ni macam biasa masuk dulu. Okay, ni head ni dah masuk valve siap-siap. Ni untuk segmen kali ni kita pakai nak tahu duration saja. Untuk lifting apa semua akan masuk episod lain dah. Okay, untuk tahu duration saja. Okay, lifting nanti. Lifting, rock arm ratio pun boleh dapat daripada sini. Cuma lifting tu kita tengok sebab ES kita tahu dia punya ratio dia tak jauh sangat. 1, 1.0, 1.05, hampir 1 lah. So dia hampir tinggi bonggol dia tu mewakili lifting dia dah. Biasa sikit-sikit gitu macam tu lah. Okay, so kita masuk dah. Siap-siap. Susah pula sekejap baru masuk. Okay, so dah masuk. Okay, okay. So kita akan masukkan satu-satu tau. Rocker arm ni kita masuk satu-satu sebab kita nanti kalau masuk dua-dua susah nak pula ni. Jadi kita kena fokus satu-satu ni cara dia. Memang kena pakai satu-satu. So yang ni aku dah longgarkan dah. Kita masuk rocker arm satu-satu. Rocker arm intake dulu, rocker arm tu dulu kita buat satu-satu. Ni tak longgarkan lagi. Longgarkan dululah. Siap-siap. Okay, dah longgarkan. So kita akan masukkan yang belah intake dululah. Masukkan belah intake. Kejap. Ting. Baru nampak. Cuba masukkan washer. Washer ni sebab nak bagi fit je. Dia betul-betul duduk dekat. Tu. Sebab some racing memang Some racing ni tak tahu produk dia dari mana. Tapi orang cakap dia Filipin punya produk. Okay, masuk. Okay dah masuk dah. Tapi ni longgar ni. Okay, ni under compression stroke Bongo semua duduk kat bawah lah. Bongo semua compression stroke. So kita akan set valve dekat compression stroke Set valve dia berapa? 1mm. 1mm kita set valve. Lupa tak masuk dalam lagi. Kita tolak. Okay, dah masuk dalam. Okay, so kita longgarkan. So, nampak ni home position. Nampak tanda tu? Tanda ni dengan ni home position dia macam ni lah. Kan bisa tanda. Tanda ni aku buat selari dengan tanda bulat pada cam. Cam kat belakang, cam gear kat belakang tu. So ni kita akan set valve kat sini lah. Cuma yang ni tanda dia kat bawah ni, tanda dia. Yang ni. Tapi berlawan je sama tanda bulat kat sini. Bila kita berlawan 360 degree sama. Mewakili 360 degree off stroke. So top dead center, top dead center, bottom dead center, bottom dead center. Untuk camshaft lain. Crankshaft bottom dead, top dead center, bottom dead center. Ni top dead center, top dead center, bottom dead center, bottom dead center. Crankshaft lagi sekali, top dead center, bottom dead center, 90 degree, 90 degree. Crankshaft, camshaft lain, top, bottom. Okay. Okay, so aku set valve dulu 1mm. Set valve ni pun tak perlu nak ketat-ketat betul lah kata. Tapi betul pada 1mm. Okay, sebab kita bukan pakai untuk atas ni pun. Okay, so tengok dia dah fit dah. Ketatkan saja. Ketat. Bagi dia gerak je. Jatuh pula. Okay, 1M.
Oh. Okay, boleh tu. Okay, best. Okay, tu. So, dia 1 mm memang. Longgar Kata. 1 mm. So, bila dapat 1 mm tu, kita pun pulas benda ni sampai dia sangkut. Dengan tanda ni, nampak tanda tu. Tanda tu kita pulas. Sangkut. Sangkut. Ni. Sangkut kan? Okay, ambil tanda dia. Tanda dia dekat sini. Sebelah dekat dengan lubang ni tiga dia. Okay, ni tanda. Ni intake kan? Tak, intake. Okay. So, kita pulas lagi. Ni. Tu biasa intake open situ tu. Memang berlaku. Okay, intake open secara umum dia akan berlaku sebelum top dead center. Ni top kan, tahu kan? Tu titik kecil top dead center. Before top dead center dia dah open. Betul lah. Evan overlap dah tu. Okay, lepas tu dia akan tutup. Okay, target kita mana? Sini. Target kita kalau gini, target kita belah sini. Dia akan duduk sini nanti. Sini dia akan duduk sini. Jadi kita tak pulas kat arah sini keras. Kita lawan je. Kan senang. Okay, so ni intake juga. Ni nak belajar ni senang. Simple je. Sekadar untuk kau buat kat cam standard lagi teruk. Dia ni tak duduk kat sini. Kau usah type memo. Dia akan duduk betul-betul kat sini. Dia negatif. Sebab degree sangat kecil untuk cam standard. So racing memang akan dapat lah cantik. Okay, so dapat dah tanda dia. Satu situ. Atau nak kira gigi pun boleh, ada gigi kat belakang tu kan. Tapi kena pakai benda tajam yang halus lah. Jarum ke kita buat gitu. Pakai apa nama? Gigi timing tu boleh, tak ada masalah. Ni saja untuk nampak jelas lah. Intake. Ni intake open ni. Intake open. Ni intake close. Okay, dah dapat. So, kita tukar rocker arm pula. Cam biar kat situ je. Tu baru dah dapat dah intake punya. Dah nampak dah bunga dia tu kan. Okay. Segini. Intake. Ni exhaust open sini. Exhaust close sini. Nanti kita dapat. Sekejap. Sebab benda fizik je. It's just a fizik. It's a normal fizik je. Sebab basic. Benda tu basic sebenarnya. So, ni kita buka. Jatuh. Sekejap nak kutip. Okay. Aku dah pasang dah. Black exhaust. Siap set valve lah. Aku dah set 1 mm dah. Pendekkan cerita lah. Okay, so. Okay. Ni yang kata. Ni free. Ni free kan. Compression stroke. Free. So, kita pun cari untuk mana-mana pun boleh. Okay, ni untuk exhaust open lah. Exhaust open. Open dekat mana? Dekat sini. Exhaust open. Okay, so exhaust close pula. Kita tak nak lawan sini. Exhaust close akan berada dekat sini. Sini sebelah dia. Ni intake open kan. Exhaust close gitu. Okay, so kita tak boleh nak posisi sini. Lekat kan. So, lawan je. Tup. Sama je sebenarnya. Memang benda ni 1 mm lifting dah. So, jangan bimbang. Exhaust close. Nampak? Tu nampak titik tengah betul tu. Balance cam ni. Cam Omar. Betul lah. Cam Omar sangat balance. Cam Omar kalau letak titik tengah tu memang betul. Tu titik tengah dia. Tak perlu nak die-cam sebenarnya. Letak titik tengah pada cam original cam bola. Tutup kelebihan Omar. Omar ni memang precision. Tengok. Tepat tengah. Kalau cam lain aku die memang. Sengit ni. Kiri dah kan sengit. Okay. Dan syarat untuk buat getah putih ni, tanpa dulu getah putih ni kat sini, baru kita ada tanda 4 penjuru gigi dia untuk samakan tu. Baru dapat dia. Kalau kau tanda siap-siap nak letak ni, takut kau tepuk lubang pada kertas tu sengit. Lari lah. Jadi tanpa dulu kertas tu baru tanda 4 penjuru. Tanpa dulu. Mungkin ukur dulu, tepuk lubang dulu siap-siap. Lepas tu letak skru dia. Lepas tu setting dulu betul-betul baru tanda 4 penjuru tu. Macam tu lah lebih kurang. Okay, so kita akan transfer kertas ni ke data ni untuk dianalisis berapa degree dia. Okay, kalau orang kira gigi pun boleh. Kan dia ada gigi sini. Gigi dia ada 32 gigi tau. 32 teeth. Okay, so 32. 720 tau. 720. Sebab satu cam ni, satu pusingan dia 700, mewakili 720 duration of total duration of fall stroke. So,
720 degree bahagi dengan 32 dapat 22.5 degree. Satu mata. Sangat. Satu mata dia tu 22 degree dah. So, kalau kat sini, mungkin 2 mata atau 3 mata. Betul tak? Daripada sini ke sini, mungkin 2 mata. 2 mata dah 40 dah. 44 dah kan? Macam tu ada orang kira mata. 2 mata daripada bottom dead center. Bottom dead center ni top kan? Bottom dead center. Before ni, after the bottom dead center. After bottom dead center 2 mata. 44. Boleh siar sebelah. Contoh macam tu. Tapi jangan, memang error gitu juga dapat. Tapi biasanya untuk siar sebelah 45 ke atas lah. Comel. 45 dan ke atas lah. Macam ni. Macam tu lah. Jarang dapat kan. Kebanyakan cam standard atas lagi. Satu mata je dia. Lebih ni satu mata je. Dengan syarat set 1mm lah. Kalau orang set macam biasa. Aku dapat standard sini. Standard kalau kau buat tak set 1mm, set biasa, set 0.5 dia. 0.5mm, 0.05 mm. Memang besar dapat sini degree dia. Tu dia panggil degree cam ataupun advertise duration. So untuk dapat the real duration 1mm mewakili 1mm lifting. Sama je, jangan set sini. Sini ada rokan ratio. Jangan letak feeder sini. No. Letak kat sini lah. Letak set valve 1mm. Okay. So dapat dah. Okay, kita transfer kertas ni ke ni sana. Sekejap aku cabut. Okay, dah dapat kertas dia. Okay, ni kan. Okay, so benda ni dapat titik-titik tu kita kena samakan kat sini dulu. So sebelum tu kita tulis halo. Ni top dead center. TDC and then TDC juga. This is cam. Cam gear. Cam gear. Cam gear style. Ni style cam gear Jangan samakan dengan korang pakai degree wheel. Nanti kita akan transfer ke degree wheel. Apa bentuk kat degree wheel. Kau boleh check nanti. Sama. Benda yang sama. Okay, so kat tak ada center kita akan tak ada center ni bottom dead center. Sebab kalau degree wheel bukan bottom dead center sini. Bottom dead center kat sini. Top, bottom. Dia lain. Itu degree wheel. Ni cam. Jangan samakan. Sebab tu orang pun ni bang. Saya dah buat banyak kali. Tak dapat. Ada video lama aku kan. Sebab tak ada head. Aku pun susah nak terang. Aku tak ingat dah. Sebab bila buat baru kita ingat. Nak buat macam mana. Apa yang kita tahu. So ini nampak. Titik-titik ni. Titik kecil tengah tu. Kita samakan dulu. Kedudukan dia. Samakan ini. Samakan ini. Samakan ini. Nampak? Titik kecil. Titik kecil. Titik kecil. Titik kecil. Kecil-kecil tu sama. Lepas tu kita plot yang. Okay ni. Untuk exhaust. Ni untuk intake open, exhaust close, IVC, Evo, exhaust valve open. So, tarik. Ambil pembaris, panjangkan setiap garis titik-titik tu dengan tepat lah. Aku pakai apa? Kejap ni, baris. Okay, so, baru jumpa. Okay, lepas tu garis lah. Ke garis tengah tau. Ni intake valve open. Tarik ke garis tengah. Exhaust valve close pun sama. Tarik ke garis tengah. Exhaust open. Exhaust open. Ni kena panjangkan lagi sebenarnya kat atas sebab nak ukur dia. Okay dah. Panjang macam tu. Panjangkan lagi. Okay, panjangkan lagi. So ni pun sama. Okay, macam tu lah. So, patah balik. Nampak? So, setiap degree ni, dia degree yang betul kita akan ukur macam ni, dapat 360 lah. So, every degree yang kita dapat ni kena times 2, kena darab 2. So, contoh saya ni dapat 10, darab 2 dapat 20. Macam tu lah. Kena darab 2. Semua ni kena darab 2. Sebab dia ni separuh daripada degree wheel punya degree. So, kalau degree wheel open sini, close sini. Intake open sini, kat sini. Close sini. Close sini. So, gitu. Jadi, dia dah kira degree yang betul. Duration yang betul. Kalau yang kita ni, duration kita dari kecil kan. Separuh. Jadi, duration dia mungkin sini dapat. Contohnya, 120. So, duration dia 240. Faham? Dia dapat 2 je. So, sini, daripada sini. So, untuk intake open, before top dead center. Berapa degree. So, kita ukur. Slow-slow je benda ni. Ini aku tak nampak je
5 tepat. Okey, 5 tepat. 5 tepat 5 degree. Sabar dulu, kini tak ada kat 2 lagi ni. 5 degree. So sebelah dia tu untuk exhaust ni sama juga. Enggak 4/5. Aku ambil 5, 4/5 ni. 4.5. Kita tulis je lah 4.5. 4.5. 4.5 separuh kecil sikit. So untuk bawah pula. Okey, kuku jap. $20. Saya tak nampak kamera. Sorry. Okey, aku dah ukur dah. Ni garis ni nampak garis Okey, aku dah samakan dah. So dapat sini 20 degree. Sini dapat 16 ke? Kejap aku dapat 16 degree. Takut saya ingat. Okey, nampak. Okey, so nampak sini. Daripada sini 20 degree kan. Sini ke sini nampak 10 16 degree. Okey. So exhaust dia kecil lah. Exhaust dia kecil, intake dia besar. Macam tu siapa yang dapat. Macam ni lah. Okey, 16 ni 20. So sini. So kita dah harap 2 semua sekali. So kita ambil intake valve open. 5 degree kan. Darab 2 dapat. Kita darab 2 terus. Dapat 10 degree. Intake valve open. Lepas tu exhaust valve close. 4.5 dapat 9 degree. Okay, so apa lagi nak? IVC 20 darab 2 40 degree. Okay, lepas tu 16 32 degree. Iaitu EVO. Betul lah. Kalau ikutkan nampak. Version dia balance tak ni? Ni tak balance lagi ni. Kurang balance. Tapi boleh lah. Boleh lah ni. Ni boleh lah. Hampir-hampir dekat lah. Sebab dia kalau ikutkan semua kecil. Kan duration intake IVC dengan I ni. EVO ni. Tambah 250. Tambah 180. Dapat 230. Okay, duration total duration. Intake valve IVD. Intake valve duration adalah 40 tambah 10, 50 tambah 180. So 230 degree. Exhaust valve duration pula tambahlah 9 tambah 32 dapat 41 tambah 180. 221 degree duration. Okay, jadi siapa yang buat duration tu dapat macam ni. EVO. So kalau nak tahu untuk CR, kita tengok IVC dia 40. Kalau kita ambil makin standard ni, makin standard kilang. Orang kata tak payah alih-alih. Kalau pakai kita alih pun tak beza sangat sebenarnya. Kalau kita alih pun tak beza sangat. Boleh nak centerkan tak bang? Boleh nak centerkan 9 degree, 10 degree ni. Okey, nak centerkannya kena pakai yang teknik aku tu lah. Teknik aku. Kerana nanti kita centerkan, kita boleh centerkan. Okey, so dapat 230 221. So IVC 40 cam rumah dekat head ni dengan rokaran bearing. 40. Patutlah aku pakai CR 11.2 knocking. Tak boleh untuk formula aku lah. Untuk teknik aku ni, formula aku ni, IVC macam ni, 10 poin lebih je. 10 hingga 11. Tapi bawah 11, atas pada 10 sedap. Antara tu, 10-11. Tu kata CR cam Umar 10-11. So baru ni aku ada die, cam IKK SR2, 45 ke atas, 48 dapat. 48. Exhaust 40 lebih, cuma 40 lebih lah, lebih pada 45 aku dapat SR2. Tapi memang lemah kat bawah. Memang korang kalau pakai hand clutch, korang boleh rasa motor kau bawah tu lambat datang. Bila atas dia macam turbo, nama dia dah SR2 turbo kan, IKK memang macam turbo. Hujung baru datang. Tapi bagus dia untuk degree yang besar-besar macam 45 ke atas IVC. Dia ni bila kau lock total ataupun kau bawa dah laju 110, 100 GPS, dia akan steady. Sedap kalau IVC besar. Kalau macam ni dia akan agak mengerang. Dia akan gagah. Ni panas sikit. It's hot. Panas sikit. Plug pun akan jadi macam cerah sikit. Dan risiko untuk overheat. Aku yang jam piston, hampir jam piston pun sebab kat rumah aku pakai CR11. Hampir 11, 10.8. Ini case dia. Sebab rumah tak boleh degree. Tapi nampak macam gemuk bang cam dia. Ni cam rumah
Cam macam gemuk bang. Ni tengok. Gemuk kan? Macam tick kan? Macam tick. Kenapa nampak gemuk ni? Sebenarnya bukan gemuk pun. Sebab dia punya base ni besar. Ni base dia besar. Base besar. Nampak sini besar padahal dia kecil ni. Degree dia. Kalau base dia kecil, dia akan lagi kecil untuk degree yang sama. Sebab base dia besar. Base dia besar ni yang menyebabkan cam orang kata cam Umar senyap macam tak kuat sangat bunyi cam. Kakak bunyi tapi tak kuat. Tepek dia tak kuat bunyi. Sebab base dia besar. Base dia agak tebal tinggi dekat sini base dia. Dia gemuk bulat dia. Radius dia panggil. Radius cam. Cam radius dia besar. So nampaklah besar sini. Degree kecil je. Nampak besar. Okay. Cuma dia best lah. Dia senyap. Itu je. Okay. Cam Umar. So ini degree dia cam Umar. Untuk head aku tau. Kalau kau buat bang. Saya dapat lain bang. Dapat 2, 3 lebih. Yang ni dapat 2 sama kat 2, 3 kosong. Tu. Untuk cam korang. Mungkin rocker arm korang dah lari apa semua ke. Macam rocker arm aku gini. Kalau tukar-tukar mungkin lari kot. Tukar-tukar arm semua mungkin lari sikit. Tapi this. The data yang tu. So kalau kita convert data ni. Okay ni lah. 10, 40, 32 ni dalam bentuk ni. Degree wheel. Degree wheel Okay degree wheel. Kita ambil data. Contoh degree wheel kan akan dapat macam ni. Kejap kau buat. Ni anggaran je. Kau buat simple-simple je anggaran. Bukan degree pun. Okay. Tadi dapat apa tadi? Evo 10 kan. So 10 degree sini. Sini 10 degree. 10 degree sini contoh. Kita ambil 10 degree lah. 10 degree 10 degree sini. Okay ni 10 degree. Ni kita nak convert Convert ke bentuk degree wheel. Ni 10 degree. Lepas tu sini 40 degree 40 degree bukan sini. Sini 40 degree sini. Dia lain. Sebab sini 180, 10, sini 40. Jadi cukup dia. Cuma sekali duration 2, 3, 0. So sini tambah 40. 40 macam mana buat? Okay ni. Okay gini senang. Tunjuk kat korang. 40. Benda ni simple je tapi agak cerewet sikit tapi nak belajar kan. Okay, 40 daripada sini tau. Daripada bottom dead center. Ingat kalau degree top bottom dead center. So bottom dead center 40 dapat 1, 2, 3, 4 sini. 40. Okay, situ lah. 40 degree. So this is 40 degree. 40 degree ni lebih kurang 10 degree. So 10 tambah 40 tambah 180 bersamaan 230 degree intake. So ni intake dia. Ni intake. Kalau kau angkat degree pun kau dapat macam ni. Intake mana? Intake kau dapat plotting sini satu, sini satu. Exhaust pula sini. Dia bertindan. Exhaust pula berapa tadi? Exhaust tadi adalah 16, 32. Exhaust 32. Exhaust open 32. So kita ambil 32. Ni untuk convert dalam bentuk tu. Kau akan dapat benda yang sama. Benda ni tak lari sebab dia berhubung kan rantai timing. Melainkan rantai timing kau kendor ke apa ke. So 30 berapa dah? 32. 1, 2, 32. Lebih kurang kat sini. Okay, 32. Tarik. Ni. 30. 32. 40 degree sini. Daripada sini. Ni bottom dead center. BDC. TDC. 90 degree. 90 degree. Kalau korang tengok kat degree wheel. So. Ni BDC. Before bottom dead center. Before bottom dead center 30 degree. 32 degree. Apa tu? Dia pergi sini 180 degree. Close 9 degree. Tadi 9, 40 ni 9. So sini ambil 9 degree. Kalau kau dapat macam ni je kat degree wheel. Sama je sebab orang kata bang bandingkan degree wheel macam mana pula? Macam tu lah. Sama je. So sini tarik macam ni. Dah. Ini adalah bentuk untuk degree wheel. Benda yang sama. Ni cam degree. Menggunakan cam gear start. Ni menggunakan degree wheel. So degree wheel intake akan dari sini 10 open before top dead center ni 180 close 40 degree after bottom dead center 40 degree untuk degree wheel lah ni. Okay, lepas tu untuk exhaust pula. Pusing. Ya, kena pusing lagi sekali. Sebab kat sini nampak tak? Tak ada power stroke dengan
exhaust stroke tak ada. Power stroke, exhaust stroke tak ada sini. Power stroke, exhaust stroke. Compression stroke dengan power stroke tak ada. Compression mana? Dia ada berada di antara bulatan ni, bertindan-bertindan. Sebab 2 kali pusing kat tempat yang sama. So, okay, kita tengok pula exhaust dulu. Okay, exhaust open dulu. Exhaust open bawah. 32 degree before button dead center ni. Daripada sini. Before 32 degree before button dead center. Sini bergerak. Lepas tu ditutup after top dead center sebanyak 9 degree. 9 tak tulis. 9 degree. Ada kan 4.5 tadi. 9 degree. 9 degree after top dead center. Benda yang sama dengan benda ini. Cuma ni kecil lah. 4.5 ni. Sebab dia kecil. Dia dikecilkan sini. Sini ada power stroke. Ada power stroke. Ada compression stroke. Kat mana? Okay, kita ikut. Okay, exhaust dulu lah. Exhaust apa? Zoom. Buang exhaust. Tiba-tiba ada overlap sikit. Intake masuk. Masa exhaust nak keluar. Lepas tu exhaust tutup. Lepas tu intake masuk ni. Intake dah start masuk. Intake masuk. Lepas intake masuk, apa bila aku? Compression stroke. So, compression stroke sini. Compression stroke. CS. Compression stroke sini. Ketat. Lepas top dead center pun meletup. Ni power stroke. Nampak? Ni compression stroke, power stroke. Lepas power stroke, exhaust. Nampak? Complete. Satu. Sebab tu cam ni mewakili semua sekali. Cycle 720 degree. Ni kalau ni. Kat mana power stroke? Okay, kita ambil exhaust dulu. Exhaust open. Lepas tu nak close ada open. Intake kacau. Okay, intake kacau. Ni ada gear pula. Intake. Lepas tu exhaust tutup. Lepas tu intake. Okay, ni intake daripada sini. Pump itu tutup. Power stroke. Lepas tu power stroke. Power stroke sini. Antara sini hingga ke sini power stroke. And then lepas power stroke. Power stroke ni compression stroke. Power stroke. 2 kali pusing. Compression stroke sini. Power stroke sini. Lepas tu exhaust balik. Nampak? 2 kali pusing. Gitu je, sama je. Dua-dua ni. Cuma sini lagi penuh lah. So, itu saja untuk hari ini. Balance cam. Balance cam pula. Nak balance cam ni 9, 40, 50 dengan tu aku suka balance kan. Okay. Macam mana nak kira? Aku kira macam ni tau. Kau ikutkan aku kira berapa dia punya beza antara degree ni. 21 ni 39. 9 bagi 2. 9 bagi 2, 4.5. Aku tak apalah. Kau pergi formula tu aku pening lah. Kalau dia tak kena pakai formula. Ada kan video aku sebelum ni. Balance kan cam je. Tapi ni tak payah balance pun. Okay, tak ada masalah. Dah okay dah. Sebab bagi aku, sebab duration intake valve duration dah lebih besar daripada ni. Jadi kedua-dua ni kena lebih besar. IVC kena lebih besar daripada Evo. Betul tak? Dah besar dah. Okay. Evo dia benda untuk bahagian atas pula overlap pula lagi besar daripada sini. Okay tu. Macam tu. Okay, ni bagi aku dah balance dah. Okay, Omar memang pasang PMP je. Tak ada masalah. Okay je bang. RAM pun tak ada PM tak banyak drop pun. Cuma ada isu di mana. Ni kebetulan. Okay, kau pernah perasan tak bila kau pasang cam, dah macam ni lah enjin lepas tu bila kita letak ni tak dapat tengah macam ni, akan jadi macam ni. Lepas tu bila kita advance akan turun macam ni, lari setengah mata. Sebab bila korang ada lapik gasket apa semua ataupun blok baru, kadang-kadang ketinggian dia lari beberapa menyebabkan ketegangan timing chain bahagian bawah ni yang lurus ni lari, ataupun roller korang besar sikit ke apa ni lari kawasan ketegangan. Jarak dia antara titik tengah ni dengan titik tengah crankshaft, jarak dia, okay, the distance between that berubah, dia akan menyebabkan benda ni lari. Itu sebabnya kita pakai, kita pakai mana ni? Timing gear. Okay, timing gear. Okay, so timing gear ni, okay, timing gear ni nampak sengat-sengat tu kan. Okay, bila kau orang letak tengah-tengah macam tu, sengat dia. Ni memang button dia sama macam ni. Ni. Nampak tak? Ni. Gigi dia sama. Nampak? Tada! Nampak? Dia tengah-tengah. So, segalanya. Lubang tak? Lubang sama. Semua tengah-tengah. Adalah tengah-tengah lah. Tapi bila kau orang punya degree tu lari macam tu, nak patah balik macam ni? Sini. Tengah ni tau. Patah balik. Yang sini. Benda ni yang tengah ni kena sengatkan ke. Itu. Bulat ni. Diwakili oleh bulat yang pada ni, yang kecil ni. Yang ni. Ni ada benda sengat ni. Jangan tengok benda ni. Ada orang kata, benda ni dah tengah bang, okey lah. Dia benda ni yang duduk tengah. Benda ni sengit pun tak apa. Kalau benda ni sengit macam ni, benda ni, notch ni, kena ikut pada benda tempat ni. Notch ni yang mewakili titik tengah tu.
Kalau kau diecam sepatutnya bang, cam saya sepatutnya tak boleh duduk tengah bang. Dia kena duduk macam tu. So kalau letak duduk tengah-tengah macam ni, notch ni ke alih ke sini. Segala yang boleh pasang semua duduk tengah-tengah balik. Semua macam ni balik. Kalau pakai digger ni, semua duduk tengah-tengah balik. Duduk tengah-tengah macam tu. Okay, dan awak notch tu, duduk tengah macam tu. Tapi bila kau diecam, kau kata kena lebih kurang dalam 5 degree bang ke sana. So nampak sengat-sengat tu. Alih 5 degree sikit je. Ke 5 degree delay. Benda ni ke sini. Notch tu ke sini. Longgarkan. Notch ke sini 5 degree. So memang tu kita lari sikit lah bang. Macam timing saja. Contoh kita buat timing macam ni. Timing lambat turun bang. Macam susah nak set. Macam tu stop. Kita advance kan. Benda notch ni ke depan. Ke sini. Advance. Notch tau. Bukan cam ni. Notch tu. Ke sini. Maksudnya longgarkan. Gerakkan sini. Sama ada kau gerakkan crankshaft. Asalkan benda ni titik ni pergi ke sengat-sengat tu. Sengat-sengat tu mewakili. Okay. Kebanyakan cam gear. Sengat ni. Keseluruhan sengat yang diletak tu adalah mewakili 1 gigi. 1 gigi bersamaan 22.5. So 22.5 kira berapa sengat tu kau bahagi. 22.5 kira bilangan senggang tu berapa. 1, 2, 3, 4, 5 tu. Kira berapa senggang tu berapa. Kau dapat berapa degree satu sengat. So lebih kurang biasanya kalau kita kira dalam 5 degree satu sengat. So gerak satu sengat je sebenarnya. Sikit je. Beza ke bang? Sangat beza. Dalam 2 sengat dah orang kata berapa degree tu. Jadi biasanya satu sengat tu saya nak 3 degree, 2 degree bergantung lah. Kena bahagi. So kalau kira kat sini, tengok ada berapa sengat. 1, 2, 3, 4, 5. Betul 5. 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6 lah. 6. So 22.5 bahagi 6. Dapatlah. Aku tak ada kalkulator. 22.5 bahagi 6. Sekejap. Okay, aku dapat dah. 3.75. 3.75. Satu sengat. Satu sengat ni. 3.75. 4 degree je. Satu gerak 1 degree. Untuk 5 degree tu gerak satu tu je. Nampak? Lepas tu kita test. Dah dapat timing apa semua. Gitu je. Tu tujuan pakai ni. Sebab kita wajib pakai ni. Sebab bila modif dia akan lari. Dia tak duduk benda ni. Tepat tengah-tengah. So kita kena betulkan balik untuk duduk tengah-tengah. Macam kira rumah kena duduk tengah-tengah. Macam dia tengok kira tengah-tengah. Cantik lah. Tak payah ubah. Lari pun sikit-sikit je. So kalau nak dapat. Kalau kau pakai rumah. Kau dapat macam ni. Tengok dari setengah mata. Biasa gitu. Setengah mata. Tak boleh. Bila kau advance pula. Lari setengah mata ke sini pula. Memang tak duduk tengah. Kita nak duduk tengah. So pakailah. Benda ni. Kita letak tengah-tengah. Lepas tu dia lari kan. Okay. Notch ni letak tengah balik. Notch. Alih ke tengah. Settle. Okay. Itu saja untuk hari ni. Minta lama sikit. Memang benda ni kalau ikutkan banyak lagi. Aku tu tak termasuk valve lifting, overlap apa semua lagi. Overlap lifting kena slap filler apa semua. Ada banyak lagi cara. Maklumat yang boleh dapat daripada head. Tapi cukup sekadar untuk degree dulu. Kalau siapa yang tak ada degree cam lagi, boleh pakai yang ni dulu. Okay. Dari sini kita tahu dah. Okay, kalau pakai titik tengah kat sini, okay, balance dah cam. Tak perlu nak degree wheel lah. Tapi kita dapat ni sengit. So, lagi 5 degree. So, lagi 5 degree macam mana? Lagi 5 degree, 3.75 tu kan. Lagi satu sengat lebih sikit. Satu sengat setengah. Satu sengat tu. Satu sengat yang kecil-kecil tu. Satu setengah untuk cam gear ni lah. Cam gear ni lah. Kalau korang ada LC semua, kena bagi sedikit berapa bilangan gear. Lepas tu sengat ni berapa. Okay, dapat satu mata. Biasanya memang satu mata dia punya tu. Okay, baru dapat. Itu cara dia. Alih-alih. Jadi korang, kau tak die cam ke? Tak, aku dah die. Macam mana? Tak, cam aku ni memang kena 2 sengat ke depan. So, bila aku letak ke tengah, lari dah setengah. So, nak tambah lagi 2 sengat. Jadi, total kan daripada lari kedudukan tu dengan tambah 2,5 sengat bla 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 tu, total 3-4 sengat. Contoh. Korang kira matematik sendiri, korang tahu kan? Macam tu je. Jadi, korang dah tu. Orang pun tengok, asal? Dekat timing kau cantik. Tak, aku dah die cam dah. Macam mana kau dia? Mana degree wheel? Tak ada pasang degree wheel lah. Dah tahu. Bila top dead center je, cam aku kena duduk macam ni. Wajib duduk macam ni. Tapi bila aku buat ni, cam kita duduk macam ni, dah starting dulu sengit dah. So, aku kena tambah lagi lah. Yang sengit tu campur dengan yang terpatutnya aku kira kat kertas ni tadi. Nampak? Tu cara dia. Tu lama dah. Tanda tu. Okay, tak apa. Dia tahu dah. Dia tanda siap-siap. Dia dah halih siap-siap lah. Kalau dulu. Tapi tak halih lagi. Biasanya nak tengok dulu. Bila pasang takut dah lari dah sikit. Sebenarnya lari setengah gigi kan. Bila perasan memang dah lari setengah gigi. So, tak payah buat apa lah. Memang dah lari setengah degree dah cukup. Setengah gigi dah cukup lah. Sebab tu ada orang kata, bang, saya punya lari tak dapat tengah bang. Tapi motor padu bang. Memang betul tu. Cam racing kau memang untuk angkat setengah mata. Tu je. Okay. Tu cara dia. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.